Ramadan bulan ibadah, bulan kerahmatan dan keampunan. Para malaikat merendahkan sayap untuk menghitung pahala berganda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana pada hari ini kita dapat sama-sama berkumpul bagi meneruskan lagi slot satu hari, satu kisah dari Al-Quran. Bersama dengan saya, Murabbi Hanif. Hari ini akan berkongsi dengan anda semua tentang cerita Nabi Yusuf alaihi salam dan mimpi raja. Nabi Yusuf alaihi salam dan mimpi raja. Semua dah bersedia? Semua dah bersedia ke belum? Kalau semua dah bersedia, jom kita mulakan. Yusuf, Yusuf alaihi salam. Yusuf, Yusuf alaihi salam. Yusuf, Yusuf alaihi salam. Yusuf, Yusuf alaihi salam. Okey, jom kita teruskan dengan cerita kita pada hari ini, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam dan mimpi raja. Kisah ini bermula apabila Nabi Yusuf alaihi salam telah dibuang ke dalam telaga oleh saudara-saudaranya dan akhirnya dibawa sampai ke Mesir. Di sana dia telah dibeli oleh seorang putera raja yang budiman bernama Aziz. Selepas beberapa tahun, isteri Aziz telah memenjarakan Nabi Yusuf alaihi salam, walaupun Nabi Yusuf alaihi salam tidak bersalah. Penjara itu telah membuka satu lagi kisah dalam hidup Nabi Yusuf alaihi salam. Di sini dia bertemu dengan dua orang pesalah. Mereka ialah hamba di istana yang dimurkai oleh raja. Kedua-dua mereka mempunyai mimpi yang pelik. Mimpi mereka ditafsirkan dengan tepat oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Salah seorang daripada mereka, iaitu tukang bawa cawan, telah dibebaskan dan dia dibawa berkhidmat di istana. Satu hari, raja bermimpi. Raja mimpi apa? Raja bermimpi 7 ekor lembu gemuk telah dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Dan 7 tangkai gandum hijau digantikan dengan 7 tangkai gandum kering. Tak ada seorang pun yang boleh mentafsirkan apakah makna mimpi yang luar biasa ini. Pada ketika itu, dengan permintaan tukang bawa cawan, Nabi Yusuf alaihissalam telah mentafsirkan mimpi itu. Dia menjelaskan bahawa negeri Mesir itu akan dilimpahi dengan kemakmuran selama 7 tahun. Kemudian, diikuti oleh kebuluran yang amat teruk selama 7 tahun berikutnya. Raja amat menyukai dengan penjelasannya. Baginda segera melantik Nabi Yusuf alaihissalam untuk menjaga jelapang. Dia juga diberi tanggungjawab untuk memastikan bijiran cukup untuk digunakan semasa kemarau, dan kebuluran yang diramalkan berlaku 7 tahun kemudiannya. Nabi Yusuf alaihissalam telah menjadi menteri Raja Mesir yang paling dipercayai. 7 tahun yang makmur itu telah berlalu. Kini, tibalah 7 tahun yang penuh dengan kesukaran dan kebuluran
seperti yang diramalkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika itu, tiada tanaman yang tumbuh dan kebuluran telah melanda negeri itu. Berbalik semula kepada kisah di lembah Kanaan. Nabi Yaqub alaihissalam dan anak-anaknya juga ditimpa dengan kebuluran. Oleh itu, ke-10 anaknya itu telah mengembara ke Mesir untuk mencari bijiran. Apabila mereka datang kepada ketua gudang di Mesir bagi mendapatkan bantuan, Nabi Yusuf alaihissalam mengenali mereka. Walau bagaimanapun, mereka tidak mengenali bahawa menteri itu ialah adik mereka sendiri, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang mereka buang ke dalam telaga buta bertahun-tahun yang lalu. Nabi Yusuf alaihissalam menerima mereka dengan penuh hormat dan bertanya tentang keluarga mereka. Nabi Yusuf alaihissalam memberikan bijiran dengan secukupnya kepada mereka dan memasukkan balik wang mereka ke dalam karung. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam datang lagi selepas itu. Akhirnya, Nabi Yusuf alaihissalam mendedahkan dirinya yang sebenar kepada mereka. Dia telah memaafkan kejahatan yang telah mereka lakukan sebelum ini. Dia meminta mereka membawa ibu bapa mereka yang sudah tua itu. Akhirnya, keluarga itu bersatu semula. Nabi Yusuf alaihissalam telah memeluk ibu bapanya dan memberi penghormatan dengan menyuruh mereka duduk di atas singgasana, lalu berkata, "Selamat datang ke Mesir. Selamat sejahtera dengan izin Allah Subhanahu wa taala." Setelah mereka melihat kehebatan dan kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam yang tinggi itu, maka kesemua mereka telah tunduk melutut sebagai tanda terima kasih dan sungguh kagum. Ini adalah makna mimpi saya yang telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam mengingatkan bapanya. Mimpi yang pernah dialami Nabi Yusuf alaihissalam sewaktu masih kanak-kanak dahulu, iaitu matahari, bulan dan 11 bintang tunduk di hadapannya, menjadi kenyataan akhirnya. Okey, baik. Itu saja perkongsian Ustaz dalam cerita Nabi Yusuf alaihissalam dan mimpi raja. Kesimpulannya, kita sesama adik-beradik, kita sesama keluarga, janganlah kita bergaduh dan berpecah belah. Kerana pepatah ada mengatakan air yang dicincang tidak akan putus. Maksudnya hubungan kita sesama keluarga, hubungan kita sesama adik-beradik, walaupun ada pergaduhan, kita tak akan berpecah sampai bila-bila. Jadi Ustaz nasihatkan kita jaga hubungan kita sesama dengan keluarga, sesama dengan adik-beradik. Jadi semoga bermanfaat apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.